بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpah kurnia Allah, rahmatnya, nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita. Mudah-mudahan menjadikan kita hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada-Nya, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, penyudah sekalian para nabi dan rasul, Rasul yang amat menyayangi umatnya. Mudah-mudahan kitalah termasuk daripada umat yang disayangi oleh Rasul itu. Sekalipun kita berada di akhir zaman ini, mudah-mudahan apabila kita bertemu dengan, kita tidak kecewa di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita semua tidak terhalang daripada minum dari kalam Kausar, insya-Allah. Banyak maluan dia menghina. Okay, muka surat 77, muka surat 11. Firqah Najjariyah yang kelima. Kita bahas secara pengenalan kepada pahaman ataupun firqah-firqah umat Islam. Firqah Najjariyah iaitu firqah orang-orang yang berfahaman bahawa perbuatan manusia adalah makhluk. Perbuatan manusia adalah makhluk mana dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita macam mana? Perbuatan kita lah. Cuma yang berlaku itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makna makhluk perbuatan kita. Kalau kita kata perbuatan kita makhluk, tak salah sampai bila-bila lah. Kita tak salah buat apa pun. Ini pahaman juga sebahagian daripada ajaran-ajaran sesat yang meletakkan bahawa tidak bersalah selagi mana dia boleh buat. Mana dia boleh buat tu, zina ke, minum arak ke, apa ke, kerana Tuhan beri, Tuhan izin, dia kata. Ini salah. Kita letakkan sesuatu yang tak betul pada Allah adalah salah. Dan mereka yang berpahaman juga bahawa Allah tidak mempunyai sifat. Dia kata Allah Ta'ala tak mempunyai sifat bagi firqah Najjariyah ini. Dan firqah Najjariyah ini berpecah kepada tiga golongan Najjariyah. Dan kita sentiasa berlindung, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana baginda Nabi sebut, beberapa hadis yang kita baca yang lepas, Nabi kata Bani Israel berpecah kepada 72 golongan. Dan umat Islam ini akan berpecah kepada 73 golongan. 72-nya ke neraka. 70 kecuali satu. 72 ke neraka,
kecuali satu sahaja. Dan para sahabat bertanya, siapa itu? Apakah? Itulah ahli sunnah wal jamaah. Dalam riwayat yang lain disebut, ana wa man ittaba'an, aku iaitu kelompok yang bersama dengan aku dan mereka yang mengikut aku. Kita minta betul-betul kepada Allah, jangan termasuk dalam kelompok-kelompok yang dikatakan sesat itu, yang menyimpang daripada ajaran Islam yang selalu. Dan yang keenamnya firqah Jabariyah. Apa itu firqah Jabariyah? Iaitu firqah orang-orang yang berpahaman bahawa manusia itu adalah majbur. Apa itu majbur? Iaitu tidak ada kuasa. Manusia tak ada kuasa. Bagi golongan Jabariyah, tidak mempunyai kekuasaan mampu buat sesuatu. Manusia tak ada. Manusia ni bagaikan daun kayu ataupun kapas yang ditiup angin. Tiup ke mana pun dia akan pergi begitu. Itu manusia bagi pahaman Jabariyah. Tidak berdaya upaya, tidak berdaya apapun nak buat. Ini manusia. Dan usaha manusia itu tidak mempunyai sesuatu kekuasaan. Dia katanya, mana tak berdosa lah, manusia buat apa? Asal manusia tidak ada daya upaya. Dan firqah Jabariyah ini hanya satu firqah saja. Yang lain pecah 22. Najariyah pecah kepada 3. Dan firqah Jabariyah ini satu je, dia tak pecah. Dan yang ketujuh, firqah musyabbahah. Firqah musyabbahah iaitu firqah orang-orang yang berpahaman bahawa Tuhan itu ada keserupaannya dengan manusia. Tuhan serupa dengan manusia. Tuhan serupa manusia dia. Dan begitu juga Yahudi mengatakan, innallaha khalaqa Adam bisurati. Dia kata Allah Ta'ala jadikan Adam dengan bentuk, tapi bentuknya bentuk Adam, bukan bentuk Allah. Rupanya rupa Adam, bukan rupa Allah. Ini musyabbah ni, dia kata Tuhan diserupa dengan manusia. Misalnya Tuhan bertangan, duduk di atas kursi dan lain-lainnya. Dia kata Allah Ta'ala serupa manusia. Dan firqah musyabbah ini hanya satu firqah saja, hanya satu kelompok saja. Sebagaimana firqah Jabariyah juga, kesimpulannya firqah-firqah akidah-akidah yang sesat ini dan akidah yang menyeleweng ini adalah sebagaimana berikut. Tuan Syekh sebut, di sini ada 7 firqah yang disebut. Dia buat kira-kira, sehingga jadi 72. Yang pertama firqah Syiah. Firqah Syiah dia berpecah, ada sampai 22 buah. Yang kedua firqah Khawarij, berpecah sehingga 20 buah. Yang ketiga firqah Mu'tazilah, 20 firqah, ada 20 buah. Dan firqah Murji'ah ada 5 firqah, 5 buah. Firqah Najariyah 3 firqah, 3 buah. Firqah Jabariyah 1, firqah Musyabbahah 1. Jadi campur keseluruhannya, bagi tuan kitab ni sebut ada 72 yang Nabi sebut. Semua 72. Dan akidah yang sahih hanya satu, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana telah berlaku dah. Apa yang Nabi sebut itu telah pun berlaku. Bagi Tuan Syekh, saya bersama hadis itu.
Dan cukuplah menjadi 73 firqah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan At-Tabrani yang lalu. Cukuplah. Firqah Qadariyah termasuk dalam firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni nak balas baik atau buruk wajib bagi Allah. Orang melakukan dosa besar ataupun wajib dibalas dengan neraka, dan orang yang mati kecil, budak yang mati kecil tak boleh masuk surga, tak boleh masuk neraka, duduk tengah-tengah, neraka pun tidak. Surga ini bagi Mu'tazilah. Dan firqah Bahaiyah dan Ahmadiyah Qadiani. Ahmadiyah Qadiani termasuk dalam firqah Syiah. Ahmadiyah Qadiani, Bahaiyah ini termasuk dalam kelompok Syiah. Mana dia tu kita tak sebut dah tadi, mana Bahaiyah, Ahmadiyah ataupun disebut Islam Jemaah Kamal. Islam Jemaah. Khilasah, kesimpulannya firqah umat Islam yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu perkara yang akan berlaku di kalangan umat Islam yang diterimanya perkabaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara mukjizat. Perkara yang akan berlaku kepada umat Islam ini, macam mana Nabi tahu? Dikhabarkan oleh Allah Ta'ala adalah merupakan mukjizat Nabi. Dan Nabi pun begitu juga. Nabi beritahu apa yang diberitahu kepada, dan Nabi tak tahu berkenaan dengan bila berlaku kiamat, tak tahu, kerana Allah Ta'ala tak khabarkan. Jangan ada orang kita bila tengok begini, bila apa nama, ada orang sebut begini, bila berlaku, dia pun sibuk kan. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Ramalan banyaklah yang kiamat 2012 dan kata pula matahari naik sebelah barat pada 2016 bulan Ogos, tak berlaku. Dan ada pula ramalan kata, banyak ramalan Dajjal lahir pada 2000 akan keluar daripada tempat dia pada 2022. Ini ramalan. Kita kerana apa tidak diberitahu bila, cuma kita tengok kepada tanda-tanda besar ni. Tanda-tanda kecil semuanya para ulama mengatakan tanda-tanda besar belum, tanda-tanda besar belum. Cuma disebut apabila keluar satu, dia akan terus menyusul kan? Yang kedua, selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berlaku perbezaan akidah umat Islam sebanyak 73 firqah, 73 golongan. Apabila Nabi wafat saja berlaku mereka yang tidak mahu mengeluarkan zakat, murtad, dan mereka yang melantik Nabi baru, Nabi palsu. Dia kata Nabi tak ada, buat apa, kita kena lantik Nabi baru. Ini berlaku selepas wafatan Nabi. Dan tindakan tegas Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka. Tak biarkan golongan murtad ini, tapi kita sekarang biar banyak kan, berbahaya kepada kita. Dan yang ketiga, akidah umat Islam yang berpecah kepada 73 firqah itu, kesemua mereka itu menjadi ahli neraka. 72 firqah tadi semuanya jadi ahli neraka
kecuali 73 tadi semua jadi ahli neraka, 72 jadi ahli neraka, kecuali satu saja yang selamat, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Nabi telah pun sebut, walaupun dia orang berhujah bahawa ahli sunnah ini lahirnya selepas Mu'tazilah, ada juga berhujah kan, tapi Nabi dah sebut. Dan tidak berlaku di zaman Nabi. Kenapa? Semua perkara dirujuk kepada baginda Nabi SAW. Yang keempat, umat Islam yang termasuk dalam firqah Ahlussunnah wal Jamaah ialah mereka yang akidahnya mengikut akidah Rasulullah SAW dan akidah para sahabat. Nabi kata mereka yang ikut aku, yang mengikut aku dan mengikut para sahabatku, itulah yang dikatakan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Yang kelima, akan didapati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30 orang pendusta yang macam mana? Yang mengaku dirinya Nabi. Kira lah daripada Musailamah Al-Kazzab, ada berapa lagi, semuanya Nabi sebut 30. Di alam Melayu pun ada juga, di Selangor, ajaran Kahar. Kahar ni dia mengaku sebagai Nabi Melayu. Ramai, semua jumlahnya 30. Dan ada kata sudah masuk, ada kata berapa orang, bagi mereka yang mengkaji. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir, yang tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan Nasrani, golongan Kristian berhujah, dia kata Nabi terakhir Nabi Isa. Kenapa? Dia akan turun membunuh Dajjal. Betul, dia akan turun membunuh Dajjal, tapi dia tidak membawa syariat yang baru, tidak. Dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai membuktikan bahawa dakwaan Isa ataupun Yesus disalib adalah bohong. Akhir zaman di antaranya dia patahkan salib, dia bunuh. Ajaran aku haram memakan babi, tapi kamu jadi halal pula. Nabi Isa haram makan babi ini, minum arak haram, dalam Bible jelas, tapi dia orang minum juga, dia tak perlu. Akan berlaku perbezaan akidah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda telah menggesa umatnya berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Nabi suruh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, kamu kena ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sahabat. Dan yang ketujuh, akan didapati juga ada dua firqah umat Nabi Muhammad yang tidak mempunyai berkaitan dengan agama Islam. Apa dia? Firqah Murji'ah, firqah Qadariyah, yang tidak kaitan dengan agama Islam. Dua itu tolak. Dan yang ke-8, 72 firqah dari akidah umat Islam yang terpecah. Dari 73 firqah itu adalah akidah yang sesat. Mana yang sesat? Kenapa? Yang tadilah meletak sesuatu yang tidak betul. Perbuatan kita adalah makhluk, macam mana? Kita yang lakukan, dan penganut-penganutnya adalah menjadi penghuni neraka yang rasa hebat apa semua. Tempatnya adalah neraka. Hanya satu firqah sahaja, akidah mereka yang mengikut akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah sahabat-sahabatnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya kita senang ikut yang betul,
Kita tak boleh tokok tambah, kita tak boleh modify, kita tak boleh kita nak upgrade sendiri, tak boleh kan agama itu kan? Kerana kita ikut agama, ikut yang betul. Bukan kita pandai-pandai menambah, bukan kita pandai-pandai mengurang, tidak, kita ikut sahaja yang benar. Bukan kita yang berada di zaman mutakhir, di akhir zaman ini, yang cuba memberi kritikan, yang cuba mengatakan kena buat penilaian semula apa yang telah dilakukan oleh para imamul mujtahid, para ulama al-muqtabar. Tak boleh kita tak boleh kita nak nilai semula, hebat sangat kita kan. Yang ke-9, 72 firqah akidah yang sesat itu adalah terpecah daripada 7 firqah. Yang pecah tadi daripada 7, iaitu daripada Syiah, daripada Khawarij, firqah Mu'tazilah, Murji'ah, Najjariyah, firqah Jabariyah, dan firqah Musyabbah. InsyaAllah dia akan ditegarkan selepas ini. Mana dikumpul-kumpul tadi jadilah 72 firqah Qadariyah, termasuk firqah Mu'tazilah, firqah Bahaiyah, Qadiani, termasuk firqah Syiah. Kita masuk pada pasal kedua, bab yang kedua, Syiah. Kita nak bincang berkenaan dengan Syiah. Sebelum tu tengok imam-imam orang Syiah ada berapa? Ada 12. Siapa imam dia? Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi, anak Sayyidina Ali. Sayyidina Husin bin Ali bin Abi Talib, juga cucu Nabi. Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Talib, cicit Nabi. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Ja'far lagi, bukan Ja'far Majuki kan. Ja'far Siddiq bin Muhammad Al-Baqir. Musa Al-Kazim, bukan Ustaz Kazim, Musa Al-Kazim, baiknya, bin Ja'far Siddiq, anak dia. Ali Ridha bin Musa Kazim. Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridha. Ali bin Muhammad Ali Ridha. Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Askari. Muhammad bin Hasan Al-Mahdi, yang dikatakan yang akan keluar sebagai Mahdi Muntazar. Ada 12 orang. Tapi dalam kelompok Yahudi, dia kata ada 12 orang. Daripada Yahudi 12 orang. Kenapa 12 orang? Bila Nabi Musa pukul batu, keluar 12 pancaran, 12 pancutan mata air. Dia kata waktu 12. Dan kerana itu kan agama Yahudi dia ada semi apa nama ni, tongkat satu tu, dan dinyalakan lilin. Dia apa, semi bulatan, dinyalakan lilin, disebut kepada agama. InsyaAllah kita akan masuk satu persatu. Bab yang kedua, muka surat 19, firqah Syiah. Syiah, apa itu Syiah? Syiah adalah sepatah kata daripada bahasa Arab, bererti pengikut. Bahasa Arab dipanggil Syiah, berluasa. Syiah, Syiatan, itu bahasa Arab lah, berluasa atau kata melampau. Ada setengah orang tak boleh, kita tak boleh nak tolak bila hadis daripada Sayyidina Ali, jangan, tak boleh. Tapi Syiah ni dia terima hadis daripada Sayyidina Ali dan Ahli Bait. Yang lain para sahabat ditolak. Dia nak terima. Cuma hadis yang dipalsukan tak boleh ditolak. Syiah Ali mengikut bahasa Arab
ialah bererti pengikut Ali. Syiah Ali maknanya bererti pengikut Sayyidina Ali, pengikut sedia dia dasar. Syiah mengikut istilah yang digunakan dan yang dikenal oleh umat Islam ialah satu firqah, satu kelompok, satu golongan, satu kumpulan yang berakidah mempercayai bahawa selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada siapa pun dari kalangan sahabat baginda yang berhak dan layak dilantik menyandang jawatan Khalifah Islam menggantikan baginda. Malah Sayyidina Ali lah orang yang paling layak, yang berhak, yang paling layak untuk dilantik menyandang jawatan tersebut, di mana firqah Syiah ini mendakwa bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat, berpesan bahawa Khalifah Islam selepas wafat baginda adalah Sayyidina Ali. Nabi tak tentukan siapa pengganti baginda, siapa khalifah, tidak ada. Nabi tak gantikan. Kerana apabila baginda wafat, telah berlaku berkumpulnya golongan Ansar, golongan Ansar penduduk asal Madinah, di mana disakifah Bani Sa'idah untuk pilih siapa dia yang layak jadi khalifah. Akhirnya mereka bersetuju melantik Sa'ad bin Abi Ubadah. Sa'ad bin Abi Ubadah nak lantik jadi khalifah, dan sehinggalah perkara ini tersebar ke pengetahuan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pergi ke Sakifah Bani Sa'adah. Akhirnya berlaku perbincangan, di mana Sayyidina Umar berucap, Sayyidina Abu Bakar pun berucap, dan dalam ucapan Sayyidina Abu Bakar menyatakan orang yang paling layak, kata Sayyidina Abu Bakar, kamu kena pilih sama ada Sayyidina Umar Al-Khattab ataupun Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kena pilih. Tapi akhirnya Sayyidina Umar menolak. Sayyidina Umar itu berjabat tangan dengan Sayyidina Abu Bakar dan menyatakan tak setia melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, dan dipersetujui oleh orang ramai. Tapi Syiah ni cuba putar balik. Dia kata Nabi ada, tapi orang tak dibayar, orang sembunyikan hadis. Dia kata hadis, apa nama hadis tu? Man kana aliyyu waliyan jika sesiapa yang memilih aku sebagai wali, ketua, maka Ali adalah ketua disebut. Tetapi hadis ini tidak hadis sahih, tidak hadis sahih, kerana ada syak dalam meriwayatkan hadis ini tentang rawinya. Hadis maskuk dipanggil ada syak, keraguan padanya, tidak termasuk hadis sahih yang tidak boleh digunakan untuk berhujah. Berdasarkan dakwaan ini, orang-orang Syiah beriktikad, mempercayai bahawa khalifah Islam yang pertama, kedua dan ketiga siapa? Iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Osman, Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Osman bin Affan adalah tidak sah. Pelantikan dia tidak sah dan berdosa. Kerana apa? Sayyidina Abu Bakar berdosa, Sayyidina Umar berdosa, Sayyidina Osman berdosa. Pasal itu dia akidah dia, bila seseorang itu masuk Syiah, dia kena ucap balik asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, pakai dia, tapi dia tambah wa asyhadu aliyyu hujjatullah, dia tambah. Lepas tu dia tambah lagi, dia kata wa asyhadu anna Abu Bakr finnar, Sayyidina Abu Bakar neraka, wa anna Sayyidina
Umar finnar, wa anna Umar, Sayyidina Umar finnar, Uthman finnar, apa nama, Aisyah finnar, semua. Ini dalam akidah dia, dalam kalimah mengucap Syiah ini. Itu kerana dia, dan kita tidak boleh apatah lagi, dan dia anggap kafir, tak boleh mengkafirkan sahabat. Ini kata akidah dia wasat, akidahnya wasat. Berdosa kerana merampas hak Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penggantinya selepas wafat baginda sebagai khalifah Islam yang pertama. Nabi tak tentukan, tetapi tengok khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hanya 2 tahun saja dia beri. Apabila jatuh sakit, dia fikir dah, bukan fikir untuk dia tidak, selepas dia, dan dia panggil jurutulis Sayyidina Uthman bin Affan, tulis wasiat bahawa pengganti selepas ini adalah Sayyidina Umar, dan dibacakan kepada Sayyidina Abu Bakar ketika beliau sakit, dan dia bersetuju dengan apa yang ditulis oleh Sayyidina Uthman, dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar dilantik, Sayyidina Umar dilantik selepas kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Justru itu orang-orang Syiah berpahaman dan mendakwa jawatan Khalifah Islam pengganti Nabi SAW selepas wafat baginda adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata orang Syiah karramallahu wajhah, iaitu saudara sepupu Nabi dan menantunya, dan juga pahlawan Islam yang berani, dan salah seorang daripada 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang akan masuk surga. Dan orang-orang Syiah mendakwa sesiapa yang tidak menerima dan mengakui pahaman ini adalah orang yang terkutuk dan dimurkai oleh Allah, katanya Syiah. Kenapa dia membantah wasiat pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Sayyidina Ali adalah menjadi penggantinya selepas wafat baginda. Dia kata begitu. Sedangkan hadis itu akan ada syak pada rawinya, dia bukan dari hadis yang disyaki dan tidak boleh dijadikan hujah, tak boleh dijadikan hujah. Yang kedua, khalifah mengikut istilah Syiah, imam adalah suatu jawatan yang paling tinggi dalam Islam. Khalifah ni jawatan yang sama dengan Nabi, dan adalah juga menjadi salah satu rukun dan tiang agama. Syiah, apa nama Syiah kata khalifah ni kena percaya syiar agama, rukun dan tiang agama Islam. Oleh itu mengikut pahaman firqah Syiah, pelantikan khalifah itu tidak harus diserahkan kepada pilihan rakyat, rakyat yang pilih. Dan 2 perkara dari segi pemilihan untuk menentukan khalifah Khulafaur Rasyidin, yang pertama dengan wasiat dan majlis syura. Dia ada majlis perbincangan di kalangan para sahabat siapa yang paling layak untuk memegang jawatan khalifah. Kerana Nabi tidak ada, Nabi tidak ada wasiatkan siapa-siapa. Dan yang ketiga, khalifah ataupun imam, dia ada Syiah Imamiyah dipanggil berkenaan jawatan khalifah ini. Pengganti Nabi SAW mengikut fahaman dan dakwaan orang-orang Syiah mestilah orang yang ditunjuk oleh Nabi melalui wasiat. Siapa dia? Siapa dia? Dia kata Sayyidina Ali. Dan imam-imam yang lain pula hendaklah ditunjuk oleh imam itu. Yang patut Ali lah yang ketunjuk, yang siapa yang patut jadi khalifah. Begitulah seterusnya, dan mengikut fahaman orang-orang Syiah dan dakwaan mereka ini
orang yang memilih dan melantik khalifah, imam mengikut suara rakyat atau dengan jalan surah musyawarah, berdosa. Pasal itu dia dengar saja apa kata syekh dia, kahwin depan syekh dia, syekh kata aku pinjam dulu seminggu, pada seminggu, tak apa bagi. Itu di antara Syiah. Dia dengar saja, tak boleh bantah. Jangan kita terikut dengan ajaran ini. Dan di Malaysia ini, di negara kita ini, sejak tahun 80-an lagi Syiah telah pun bertapak di negara kita. Tapi kita biarkan. Dan Syiah ni bahaya. Apabila dia banyak, bahaya. Kenapa bahaya? Dia kira kafir mereka yang tidak sealiran, tidak sepahaman dengan mereka. Dan apabila kafir, darahnya, mana orang itu halal dibunuh. Itu bahaya Syiah. Kita tengok apa yang berlaku di Syria. Okay, wallah a'lam bishawab ini. InsyaAllah mudah-mudahan di lapangan saya akan sambung pada itu. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ruang-ruang yang Allah Taala berikan ini kita manfaatkan. Mudah-mudahan kita, kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita kepada agama, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya semakin bersemarak dalam jiwa kita. Mudah-mudahan hari-hari yang mendatang ini lebih baik daripada hari-hari yang telah kita tinggalkan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftahna futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu pengetahuan di sisimu yang begitu luas, ya Allah. Allahumma rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan ilmu pengetahuan kepada kami. Allahumma zidna wa la tanqus alaina. Ya Allah, kami benar-benar mohon kepadamu, ya Allah, agar kau sentiasa menambahinya dengan kau kurangi, ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, yang dhaif ini, ya Allah, agar kami sentiasa mengingatimu, ya Allah, dikala senang kami dan susah kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, yang dhaif ini, ya Allah, agar kami sentiasa bersyukur di atas limpah kurnia nikmat yang telah kau kurniakan kepada kami dari harta benda kami dan anak pinak kami, ya Allah. Sungguh baik kamu terhadap kami, ya Allah, namun kamilah yang tidak menghargai dan mensyukuri, ya Allah. Ampunilah, ya Allah, di atas kelayanan dan alfaan kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, yang dhaif ini, ya Allah. Lemahnya kami dari segi ibadah kami, ketakwaan, ubudiyah kepadamu, ya Allah. Namun bangkitkanlah kami nanti, golongkanlah kami nanti bersama para awliya illahi salihin, ya Allah. Allahumma haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran dan kurniakanlah kepada kami agar kami sentiasa mengikutinya. Wa anal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah juga kepada kami jalan kebatilan dan kurniakanlah kepada kami agar kami sentiasa menghindari dan menjauhinya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kesenangan kehidupan kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Keselamatan dan kesejahteraan kami di akhirat sana nanti, ya Allah. Wa qina azabannar, ya Allah. Wa azab yang maha pemurah, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan penerima taubat hamba-hamba. Walaupun sebesar mana dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba ini, Allah, selamatkanlah kami semua daripada azab api neraka, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih di atas kesudian para jemaah yang sudi menunggu, yang sudi mendengarkan kuliah yang saya sampaikan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu dari kelemahan dan kedhaifan diri saya. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.